Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhwah kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Dr. Haji Ashraf bin Suwarin yang sudi bersama kita di Gegamit Gemenur Iman di kuliah Maghrib dengan hadis-hadis sahih terbukti masa kini yang berusaha Puan Hajjah Rosniati Mansur bersama dengan tim Gemenur Iman yang dirahmati lagi dikasihi seluruh pencinta ilmu, muslimin, muslimat yang telah memilih untuk berada di Gegamit Gemenur Iman pada malam yang penuh barakah ini. Kita terus ucapkan kesyukuran dan pujian terhadap Allah Subhanahu Taala atas kurniaan yang tidak ternilai. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita dan dikurniakan limpahan kefahaman ilmu pada malam yang penuh barakah ini. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan ahli keluarga baginda serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah baginda sehingga hari kiamat. Bagi memohon keberkatan bagi majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Dr. Haji Ashraf bin Suwarin. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita di halaqah ilmu pada malam ini diberkati Allah, dipayungi oleh para malaikat bersama kita, insya-Allah. Tanpa melengahkan masa, dengan segala bangga dan sukacita dipersilakan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Dr. Haji Ashraf bin Suwarin untuk menyampaikan kuliah berpandu pada hadis-hadis sahih terbukti masa kini dengan tajuk Pergi Haji untuk Tujuan Komersial. Betul tu Ustaz, muka surat 170 ya. InsyaAllah. Jadi dipersilakan Ustaz untuk menyampaikan syarah. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana hab lana minas salihin ya Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wallahul musta'an. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, letakkan kerendahan, keikhlasan dalam hati dan jiwa kami ya Allah. Buang daripada hati kami rasa sombong, riak, takabur dan sebagainya ya Allah. Daripada bersarang dalam hati dan jiwa kami ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada bonda pengurusi pemula bicara pada malam ini, bonda Puan Rosniati dan seluruh pimpinan Agama Nur Iman, platform majlis ilmu pada malam ini dan sebelum ini, dan seluruh yang hadir, para pejuang, para penuntut ilmu taman-taman syurga yang mudah-mudahan nantinya Allah gambarkan sebenar-benarnya taman-taman syurga kita berada insya-Allah.
Jadi alhamdulillah syukur pada Allah, Allah izinkan kita bersua kembali walau di ruang maya, walau kita secara maya, tapi kita jadikan ini sebagai sesuatu yang bawa kita dekat dengan Allah, bukan alasan untuk kita tidak duduk dalam majlis ilmu, bukan alasan untuk kita tidak belajar dan sebagainya. Hari ini macam-macam bentuk yang boleh kita faham satu-satu ilmu untuk duduk dalam taman-taman syurga. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, insya-Allah kita terus sambung. Sebelum ni di Mekah dan alhamdulillah Ahad baru ni saya balik. Jadi mudah-mudahan segala-galanya ketentuan daripada Allah. Saya doakan yang belum sampai, yang dah pernah sampai, Allah jemput lagi insya-Allah berkali-kali ke tanah haram Makkah, begitu juga Madinatul Munawwarah. Tajuk malam ni juga ada kaitan peringatan daripada Nabi SAW pergi haji untuk tujuan komersial. Pergi ke Mekah hari ini dengan tujuan komersial. Apa maksud dia? Subhanallah, kalau dulu kita merasai bila pergi ke Mekah ini, hati kita dalam keadaan tenang, hati kita dalam keadaan bahagia, bahkan kita pergi tu dalam keadaan subhanallah, kita nak berubah benar-benar kita akan dapat perubahan, benar-benar kita nak bertaubat, kita minta ampun, benar-benar terkesan dalam diri. Dan hari ini lebih kepada trend, menjadi satu trend, ya, adanya influencer, adanya konten-konten yang dibuat seolah-olah jauh, bawa daripada ketenangan, kebahagiaan di tempat itu sendiri daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berlaku hari ini. Ya, jadi kita renung apa ingatan daripada Nabi SAW, apa kebenaran dia. Baik, ibadah haji merupakan salah satu daripada 5 rukun Islam. Ibadah ini menjanjikan syurga bagi yang mabrur. Syurga bagi yang mabrur. Itu sebab Nabi SAW pernah ditanya, apakah ciri-ciri haji mabrur? Nabi sebut, itu ta'am wa taibul kalam. Suka beri orang makan dan cakap yang baik-baik. Itu sebab kita mampu cakap yang baik-baik, silakan. Tak mampu, lebih baik diam. Itu kata-kata ulama. Yang jadi seluruh yang dirahmati Allah. Macam tak teli, macam tak kena. Apa kaitan dengan beri orang makan? Apa kaitan dengan cakap yang baik-baik? Maksudnya daripada haji yang mabrur itu pembentukan sikap, pembentukan peribadi yang tidak kedekut, tidak sombong, suka bantu orang, dan mulut dia akan bercakap benda-benda yang baik. Ini daripada lidah. Itu sebenarnya. Makin kita ibadah, makin kita mudah nak bantu orang, makin kita bentuk peribadi kita sesama manusia, peribadi yang baik sebenarnya. Yang dah pernah pergi haji, ya, bagaimana kita muhasabah balik. Mabrur ni bukan waktu tu sahaja selesai haji lah. Tapi mabrur tu bila mana dia berterusan sampailah Allah cabut nyawa kita. Bagaimana pembentukan peribadi kita makin baik atau sebaliknya. Yang bukan hanya haji yang mabrur, umrah yang makbul, begitu juga amalan kita diterima oleh Allah, kesannya pada peribadi kita. Allahu Akbar. Hari ini kita muhasabah sama-sama. Baik. Diterima pahalanya oleh Allah. Orang yang pergi haji tidak hanya mengenang jejak tauhid Nabi Allah Ibrahim AS di bumi Mekah, tetapi juga berkunjung ke makam Rasulullah SAW di bumi Madinah. Itu sebab saya sebut tadi daripada awal, hari ini seolah-olah kita tak jumpa perubahan tu. Tak jumpa bagaimana ketenangan nak ke Mekah, benar-benar nak cari redha Allah. Lebih kepada nak konten, ya, lepas hari ini medsos macam-macam. Bila sebut medsos, apa dia? Media sosial. Lebih kepada nak tunjuk konten, lebih kepada nak letak sesuatu. Ya, semua segala-galanya nak kena ambil gambar. Semua segala-galanya nak ambil video. Dan depan tawaf, lepas tawaf, siapa nak share doa, sekian-sekian, dia letak gambar lagi, berdoa, siap tadi, ambil gambar lagi. Lebih kepada tu, na'udzubillah min zalik. Tetapi juga berkunjung ke makam Rasulullah. Begitu juga depan makam Nabi pun dalam keadaan seolah-olah tak ada adab. Seolah-olah tak ada adab. Sibuk nak selfie. Sibuk ambil gambar. Sibuk buat video dan sebagainya. Allahu Akbar. Yang sebagaimana firman Allah, cuba kita renung ayat dalam surah Al-Baqarah 197 yang bermaksud musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumkan, ditentukan. Sesiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh berhubungan badan, tidak boleh berbuat fasik. Fala rafasa wala fusuq. Dan berbantah-bantah, berjidal, ya, semasa melaksanakan ibadah haji. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Ya, faman farada fihi al-hajj
fala rafasa wala fusuq wala jidal. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, nescaya Allah mengetahuinya. Berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Sebaik-baik bekal bukan nasi. Itu kat dunia. Tapi di akhirat bukan dengan nasi dah. Bukan dengan pakaian, bawa beg bagasi. La, tapi dengan takwa. Takwa itu Nabi SAW digambarkan hahuna di dalam ni. Bagaimana kerendahan hati kita, takut kita hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wahai orang-orang yang berakal, berfikir. Baik, sungguh pun demikian, ramai umat Islam yang pergi ke tanah suci Mekah dan Madinah, namun untuk tujuan selain beribadah dan mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih daripada itu, mereka pergi haji untuk tujuan komersial. Mereka ke Mekah bukan untuk mengikuti jejak tauhid Nabi Ibrahim AS, tetapi untuk berpeleseran dan mengaut kekayaan duniawi. Allahu Akbar. Yang kita akan tengok nanti bagaimana orang pergi haji dengan tujuan masing-masing. Businessman dengan cara dia, penguasa dengan cara dia, influencer dengan cara dia, yang pemimpin dengan caranya, yang berpengaruh dengan cara dia. Semua dengan tujuan yang jauh, semata-mata nak cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ke Madinah bukan berziarah ke makam Rasulullah, tetapi melancung dan berniaga. Na'udzubillah min zalik. Ada yang macam tu. Baik, perihal haji untuk tujuan komersial ini sebenarnya telah disabdakan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Hibban yang bermaksud kelak akan ada antara umat ini yang pergi ke tanah suci beribadah haji tetapi untuk niat tujuan selain Allah, iaitu para penguasa pergi haji untuk melancung, para hartawan pergi haji untuk berniaga, para fakir miskin pergi haji untuk mengemis, para qari'ah dan da'i pergi haji untuk meningkatkan status sosial, buat konten-konten dan sebagainya, serta ingin bergelar haji. Na'udzubillah min zalik. Title haji ni bukan kita nak title. Dalam kubur malaikat tak panggil lah haji, hajah dan sebagainya. Dipanggil nama yang diberi oleh bapa kita. Itu sebab haji bukan pada tandanya pada nama, title, panggilan lah. Tapi bagaimana kesan pada peribadi dia, tingkah laku dia. 5 rukun Islam ni, ada 5 rukun Islam yang kemuncak adalah mengerjakan haji. Bila sebut mengerjakan haji, bukan title haji, tapi bagaimana peribadi itu kelihatan. Saya sebut balik, Nabi ditanya, apa ciri haji mabrur? Nabi sebut, ta'am wa ta'am wa taibul kalam. Ada pergi haji tapi kedekut. Dah pergi haji berkali-kali tapi kedekut. Bila orang minta sumbangan, dia kedekut dan sebagainya. Cakap, kutuk orang aja, sakitkan hati orang, sentap orang dan sebagainya. Hari ini kita muhasabah balik. Yang saya cek diri saya, kita cek sama-sama. Allahu Akbar. Baik, amatilah kenyataan Abdullah bin Umar berikut. Beliau mengatakan satu hari Rasulullah SAW berucap di hadapan para sahabat, sesungguhnya kemusyrikan di tengah-tengah kamu itu lebih samar daripada langkah semut. Seorang sahabat bertanya, wahai utusan Allah, bukankah kemusyrikan adalah membuat Tuhan-Tuhan tandingan untuk Allah? Padahal Allah adalah Maha Pencipta. Rasulullah SAW menjawab, bukan kemusyrikan itu yang aku maksudkan, tetapi kemusyrikan yang samar halus. Sahabat itu bertanya lagi, apa sebenarnya yang disebut kemusyrikan yang samar itu? Wahai utusan Allah, Rasulullah SAW menjelaskan, mempamerkan kebaikan kepada orang lain dan ingin disanjung puji. Sampai satu tahap keadaan yang kita lihat, bagaimana kebaikan itu hanya di zahir, tapi sebenarnya bukan kerana Allah. Allahu Akbar. Jadi kita muhasabah sama-sama, kebaikan lebih kepada untuk ditayang, untuk raih pujian manusia. Aku bersedekah dan tahajud dan tawab dan dekat raudah. Allah Akbar. Berlaku tidak? Berlaku. Semua nak ditayang. Untuk apa? Untuk sanjungan pujian manusia. Wow, bagus. Hebat awak. Lebih kepada itu. Na'udzubillah min zalik. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita renung, kita muhasabah. Adakah perkara ini berlaku dalam diri kita? Baik. Tajuk ni penjelasannya sedikit. Jadi saya cuba habiskan. Saya minta maaf tidak lebih. Tak boleh lebih lanjut lagi sebab malam ni lepas ni ada lagi kuliah yang satu lagi. Jadi apa-apa yang saya nak gambarkan, kita fikirkan kebenaran dia. Bagaimana daripada buku ini menggambarkan kiamat itu semakin dekat
daripada apa yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini ramai orang buat pelik-pelik, ya, yang menguji ibadah itu ikhlasnya kerana Allah jauh, lebih kepada untuk pujian manusia. Manusia tak puji, dia rasa lemah. Dia rasa dia kebaikan ini macam tak guna dibuat. Allahu Akbar. Baik, kesimpulannya, kita perhatikan pola beragama umat Islam dalam era moden kini. Sukarkah membezakan antara orang yang pergi haji dengan orang yang beribadah haji? Pergi haji dengan beribadah haji. Pergi sekadar pergi, tapi boleh jadi ibadah dia tak. Tapi bila sebut beribadah, benar-benar dia beribadah. Itu sebab saya sebut sebelum ini, Allah jemput bagi yang mahu, bukan yang mampu. Tapi Allah mampukan orang yang benar-benar mahu. Jadi tak ada benda yang mustahil untuk kita sampai dengan izin Allah. Ya, saya sendiri bukan orang senang, tapi dengan izin Allah dijemput untuk bertugas, bawa jemaah dan sebagainya. Alhamdulillah. Ya, saya doa pada Allah, ya Allah, sampai bila-bila, sampai akhir hayat kau jemput aku berkali-kali. Jadi tak ada benda mustahil. Allah beri apa yang kita fikirkan, yang kita katakan, dan subhanallah, Allah mustajabkan, kabulkan. Baik, kita dengar sekejap ada seruan azan, haluan azan. Oh. Ya, ya. Baik, seluruh yang dirahmati Allah, ulang kaji balik saya pernah sebut, bila seruan azan, di situ langit Allah terbuka dan Allah nak dengar doa kita. Dua doa yang Allah takkan tolak ketika azan berkumandang dan ketika hujan turun dengan lebat. Saya berada di Mekah baru-baru ni. Orang tanya, Ustaz, bagaimana keadaan di Mekah? Kami nampak ribut dan sebagainya. Betul, ya, itu ribut. Apa yang saya nak ulas, ribut itu hujan yang Allah datangkan di tanah haram, subhanallah, yang jarang-jarang berlaku. Lebih kepada bagi saya Allah nak bersihkan kotoran yang zahir kita nampak. Dan sebenarnya Allah nak bersihkan kotoran yang ada dalam hati kita. Pergi haji, pergi umrah, kita datang untuk apa sebenarnya? Allah nak perbetulkan niat. Kalau kita fikir balik macam tu. Yang saya dengan anak saya pergi nak ke masjid tu, subhanallah, duk sebut Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Kita risau krim yang ada tu jatuh. Yang sebab apa, angin agak kuat. Dan bagaimana kun-kun terbang. Bagi saya biasa, itu biasa. Ya, subhanallah, dalam masjid tak ada masalah. Yang tawab, teruskan tawab, subhanallah. Ya, jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita muhasabah balik. Setiap yang Allah berikan sesuatu, hujan, ribut dan sebagainya, kadang Allah nak jentik hati kita untuk sedarkan kita. Macam itulah dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, ya, pada diri, pada keluarga, kadang Allah datangkan sesuatu, ingat, nampak benda tu besar, tapi sebenarnya Allah nak ketuk pintu hati kita untuk sedar daripada kelalaian, daripada kelupaan, daripada kealpaan dan sebagainya. Kita muhasabah sama-sama. Ini macam tajuk yang kita bicarakan pada malam ini. Baik, kita sambung lagi sikit. Susah. Susahkah menjumpai kaum muslimin yang ke tanah suci untuk mengais kekayaan material? Tak susah hari ini, mudah. Kalau yang lebih kepada travel tu, bagaimana keadaan dia? Yang jual, berniaga dan sebagainya. Tak salah. Tapi bagaimana keadaan itu, jangan sampai melupakan kita kepada tujuan sebenar. Tujuan sebenar untuk kita berada di tanah haram. Tanah haram tu hebat. 100,000 kelebihan bagi yang berada di Masjidil Haram, sembahyang, ibadah dan sebagainya. Itu juga kebaikan. 1,000 berada di Masjid Nabawi, di Madinatul Munawwarah. Kelebihan itu banyak. Itu sebab, ya, Allahu Akbar, saya nak mengajak sahabat-sahabat, ibu-ibu, ya, cuba cari buku ini, Abdullah Ibn Mubarak. Buku ini, ya, idola yang paling dicemburui. Bagaimana seorang ulama yang hartawan, yang jutawan, yang saya pernah cerita bagaimana dia dapat haji tanpa pergi haji. Dalam perjalanan nak pergi haji, ya, Allah datangkan ujian pada dia, datangkan oleh
nampak seorang ibu yang sedang menyediakan makanan pada anak dia yang dalam keadaan susah, jadi dia tolong. Sampai bila tolong sibuk tu kerja haji habis. Orang balik haji, cakap dengan dia apa semua, kami dah balik dan Abdullah ibn Mubarak bagi tahu aku tak pergi haji tahun. Dia kata mana pula kami nampak aku sedang pergi makan, pergi minum di Arafah pada kami jemaah haji ni. Subhanallah, bermakna Allah ganti yang orang-orang yang baik ni sampai macam tu. Yang jadi cuba. Saya tunjuk balik ni buku ni. Tajuk dia Abdullah ibn Mubarak. Ini tulisan Dr. Kamilin Jamilin. Ibn Al-Mubarak. Jadi kita cuba cari buku-buku yang boleh kita jadikan sebagai semangat, sebagai motivasi dan inspirasi. Saya jadikan ini sebagai saya punya idola. Allahu Akbar. Dia ulama. Tapi dia juga bila dia cakap tentang sedekah, tentang apa, tapi dia subhanallah, di antara orang yang suka menolong orang yang berhutang, tolong bayarkan dan sebagainya. Kita fikirkan hari ini berapa banyak yang kita cagarkan untuk dapat syurga Allah. Apa yang Allah beri pada kita, kita beri balik. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Barang siapa yang beri pinjam pada Allah dengan pinjaman yang ikhlas daripada harta dia, daripada diri dia, daripada masa dia, subhanallah, Allah bagi pinjam ni, kita bagi pinjam balik. Pengarangnya Dr. Kamilin Jamilin. Dr. Kamilin Jamilin, antara seorang dai muda, ulama asatizah muda. Dia dapat PhD dalam usia yang sangat muda, Dr. Kamilin Jamilin. Boleh cari. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, walaupun pandangan mata mereka tampak seperti orang yang menunaikan ibadah haji, tapi seolah-olah tak ada nilai. Sebenarnya tak ada nilai haji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, selesai tajuk ni. Jadi saya rasa sekadar ini saya buka, anda ada soalan, mudah-mudahan ada yang pendek, yang singkat, tapi ada yang melekat dalam hati kita. Saya nak mengajak seluruh yang dirahmati Allah, kuatkan diri kita dengan ibadah, kuatkan diri kita dengan pedoman Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Majlis ilmu macam ni duduk. Sebab apa zaman kita buka mata hari ini, Allahu Akbar, macam-macam yang mengajak ke arah kelalaian, kealpaan dengan yang berada di tanah air kita sendiri. Bila sebut nak merdeka daripada penjajah, tapi bagaimana diri kita masih lagi dijajah dengan perkara-perkara yang rosak, dengan perkara-perkara maksiat, dosa dan sebagainya. Muhasabah balik. Anak-anak muda, kita tengok hari ni, subhanallah, saya balik, orang viralkan dengan konsert, dengan macam-macam dekat Bukit Bintang. Allahu Akbar. Jadi kita fikirkan, kita renung balik. Kita nak selamat bagaimana? Macam mana Islam itu asing dan kita ni nanti akan jadi asing bila mana kita beramal dengan Islam. Maksudnya, kita nak beramal dengan Islam dalam keadaan suasana tu makin lama makin hilang. Suasana tu makin tak ada, tapi kita masih lagi kuat untuk beragama. Saya baru-baru ni bawa jemaah, seorang anak buta mata dia. Allahu Akbar, banyak benda saya belajar. Yang saya minta isteri saya tolong bawa. Dia perempuan berusia darjah 11 tahun. Dia dapat buta mata tu waktu umur dia 3 tahun. Tapi Allah bagi saya sesuatu yang ajaib, Allah mudahkan ibadah dia. Dia boleh tahu ni pintu mana masuk dekat Madinah, sedangkan tak nampak. Sampaikan bila daripada Madinah nak ke Mekah tu dia menangis sedih nak tinggalkan Nabi. Sedangkan dia tak pernah nampak pun. Allahu Akbar. Dia setiap pagi dekat Masjid Nabawi, saya akan tunggu dekat pintu hujung tu, sebelah Sakifah Bani Sa'idah tu kat taman tu. Dia akan tasmid dengan saya. Satu hari satu ayat. Surah Al-Baqarah. Alhamdulillah. Saya hanya ulang 2, 3, 4, 5 kali, dia terus boleh ingat. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita yang ada mata ni bagaimana? Kita ada mata ni bagaimana? Allah akan soal setiap sendi-sendi, setiap panca indera yang Allah berikan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari mulut Allah kunci yang bercakap tangan-tangan mereka. Kaki-kaki mereka setiap apa yang mereka lakukan. Baik, saya rasa sekadar ini saya buka, anda ada soalan, silakan. Sila kemukakan soalan para jemaah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana nak tanya tentang aurat ni. Ana pakai telekung, kemudian ikat tocang tinggi. Jadi kemudian ana solat. Adakah masa tu macam nampak aurat juga?
Baik, cantik soalan. Kita dah bicarakan sebelum ni tentang hijab, tentang bertudung. Bila kita tocang, kita sanggul tu, seolah-olah bentuk macam bonggol unta, itu haram hukum dia. Tapi bila kita solat seorang-seorang, dia tak jadi masalah. Yang jadi masalah tu bila mana kita, subhanallah, ada pandangan kata tak ada masalah, yang pandangan kedua tetap ada masalah. Sebab apa? Kita bukan hanya dengan manusia tapi diperhati oleh jin. Jin tak nampak. Masa kita kena jaga aurat, tetap jaga aurat. Kadang kita pakai telekung tak pakai serkup, nampak bentuk telinga. Lepas tu bentuk rambut tu, itu tetap juga aurat. Dan hukumnya haram dan tak sah sembahyang sebenarnya. Jadi kita perhati. Pandangan yang paling jelas bagaimana walaupun tak dilihat oleh manusia, tetap kita kena tutup. Tetap kita kena jaga kesempurnaan dalam kita menutup aurat untuk solat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan faham, insya-Allah. Sah tak solat Ana tu? Solat tu sah tapi masih lagi dalam keadaan was-was lagi. Dia boleh jadi cenderung kepada tak sah tu. Itu hati-hati. Jadi jangan nampakkan tocang tu lah walaupun dalam pakai telekung. Baik. Sembahyang tu sah kasih. tapi masih lagi dalam keadaan boleh jadi makruh, boleh jadi dalam keadaan yang tak sah lah. Jadi kita ambil yang paling jelas, kena tutup benar-benar. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Lain soalan silakan. Sila para jemaah. Assalamualaikum. Ya. Silakan Puan Naimah. Ya, macam apa ni, ialah macam makcik pun dah berumur kan. Hati tu ajak nak pergi walaupun beberapa kali Ustaz, tapi hati ingin juga nak pergi. Adakah itu satu panggilan Allah Ustaz? Terima kasih. Subhanallah. Cantik soalan makcik tu. Kita ni orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah letakkan rasa takwa. Tempat yang baik ini Allah akan panggil. Tempat yang baik tu Allah akan panggil walaupun kita tak sampai. Tapi ajal kita dulu sampai, tetap juga ada pahala kebaikan. Jadi sentiasalah berharap. Sentiasa berharap Allah jemput ke tempat-tempat kebaikan. Allah jemput kita ke arah kebaikan. Allah redha pada satu-satu hamba bila mana Allah campakkan yang pertama suka melakukan kebaikan, nak kepada kebaikan. Itu satu. Dan yang kedua, Allah lorongkan mudah dia melakukan kebaikan. Itu ciri-ciri orang yang Allah redha pada dia. Walaupun dalam keadaan tu saya sebut, kadang kita nampak duit kita tak seberapa, harta kita tak seberapa. Tapi kadang Allah gerakkan, subhanallah, tak semena-mena. Allah jemput bagi yang mahu dan berharap, dan Allah bagi mampu pada yang mahu dan berharap. Kadang yang mampu ni tak sampai. Kadang yang mampu ni tak sampai. Allahu Akbar. Jadi apa pun teruskan. Makcik, ibu semua yang berada pada bicara pada malam ini, kita sebagai hamba, dunia ini tempat kita seketika untuk mencari bekal selamanya di akhirat sana. Jadi masa kita suntuk, dosa kita pula banyak, amalan kita berkurangan. Jadi dengan tempat-tempat macam ni yang ada gandaan pahala, yang kita duduk dalam majlis ilmu ni juga ada doa daripada para malaikat, ada mohon keampunan daripada para malaikat Allah. Jadi kita cari, kita rebut. Kita mohon, ya Allah, letakkan aku dalam suasana Engkau redha, suasana kebaikan. Wallahu a'lam, insya-Allah, mudah-mudahan. Ada lagi soalan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, boleh Ustaz share pengalaman, sebab Ustaz kerap pergi tanah haram kan, tanah suci kan. Untuk kita macam mana, bila kita pergi sana kita akan berubah, bila balik tu kan kita akan berubah menjadi semakin baik. Baik, cantik soalan tu. Apa yang saya sebut daripada awal tadi, zaman hari ini bila kita tengok medsos, lebih kepada media sosial, orang pergi haji atau umrah ke tanah haram Makkah dan Madinah, dia nak perubahan itu, dia kena cari dengan sebenar-benar, bukan satu benda yang mudah.
Ya, sebab apa lebih pada influencer ni mengajar, tunjuk begini-begini, review-review tempat makan, review-review ini. Kadang kita sendiri, ya, macam saya, kita kena cari, subhanallah, kita perbetulkan niat. Perbetulkan niat, kita duduk, kita doa, tak ada benda yang mustahil. Pengalaman saya pergi, alhamdulillah Allah jemput berkali-kali, dia akan ada suasana yang berbeza-beza. Tapi bila kita melihat gambaran tu, kita sebut, Ya Allah, kita doa dan kita ubah doa kita, Ya Allah tolong kurniakan ketenangan, kebahagiaan. Ya, kadang kita sebut, Ya Allah beri kekuatan. Kadang bila beri kekuatan, ujian makin besar. Tapi bila sebut, Ya Allah kurniakan ketenangan di tempat ini, kurniakan kebaikan daripada apa amalan ini, Ya Allah. Kadang nampak zahirnya baik, tapi kesannya tak baik. Jadi sombong, jadi dan macam-macam. Jadi apapun, subhanallah, kita rebut peluang sembahyang, kita rebut peluang. Kadang kan contohlah, minta maaf contoh, yang mampu buat banyak kali silakan. Macam Nabi, satu-satu masa Nabi buat umrah tak banyak, kadang sekali. Yang Nabi banyak buat berkali-kali adalah apa dia? Tawaf sunat. Kadang bila dah buat berkali-kali umrah ini, dia dah letih. Jadi ke masjid tak pergi, sembahyang jemaah tak pergi, tawaf sunat tak pergi. Sedangkan itu yang digalakkan. Perlu ilmu. Bukan tengok orang buat, bukan dengar orang kata, tapi apa yang Nabi kata. Itu sebenarnya. Apa yang saya boleh kongsikan, kita sangka baik dengan Allah dan peluang kita berdoa, kita rebut betul-betul. Jangan kita sia-siakan. Nanti kita akan disebutkan best tempat makan, best tempat shopping. Hari ni orang viralkan @1 tempat shopping. Tempat makan best. Dan sebagainya. Jauh daripada apa niat kita sebenarnya. Apapun, sampai-sampai kita doa, steering kita macam steering kereta, steering kereta, dan kita steering hati kita, steering segala kita punya tubuh badan adalah hati kita. Kita redupkan kesombongan, redupkan dan sebagainya. Yang bawa kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Itu yang mampu saya jawab. Apapun, saya doa Gubernur Iman ni di Tanah Haram juga saya doa. Yang mudah-mudahan platform ini sampai bila-bila, sampai kiamat, yang menarik hati orang untuk kita duduk dalam majlis ilmu, untuk kita sedar. Zaman hari ini zaman fitnah. Zaman fitnah. Kita nak mencari tempat yang jauh daripada fitnah. Walaupun di Tanah Haram itu sendiri ada fitnah. Dajjal akan bawa fitnah, tapi dia tak boleh masuk. Dia boleh tepuk tanah luar daripada tanah haram tu, bawa orang-orang fasik, orang-orang munafik. Jadi kita nak cari tempat-tempat macam ni. Jadi tak ada benda yang mustahil. Kita doa pada Allah, Ya Allah pandanglah. Dalam doa tersebut, Ya Allah pandanglah diri ini. Diri ini banyak dosa, banyak salah. Tapi diri ini nak ke syurga dengan redha Engkau, Ya Allah. Bagaimana pelacur dalam keadaan dia menyesal, sebenar-benar menyesal. Dia hanya mengharap, Ya Allah ampunkan dosa, ampunkan dosa. Allah datangkan anjing yang kita nampak kotor tu, yang diberi minum, Allah ganti gambaran tu dengan syurga. Jadi hari ini kita kena sangka baik dengan Allah, banyakkan doa. Banyakkan doa, Allah akan pandang kita. Allah tak akan sia-siakan hamba-hambanya yang mohon, yang berdoa pada dia. Wallahu alam. Mungkin Puan Maizan nak tanya? Puan Maizan? Ada angkat tangan? Puan Aisyah? Terima kasih. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Saya Ustaz nak tanya, setiap kali saya ke Mekah, sebelum pergi tu segala hajat saya, segala hasrat saya tu penuh dalam dada saya. Apa yang saya nak buat tu saya nak lakukan. Tapi apabila saya sampai ke Tanah Suci, saya tak dapat melakukan apa yang semua saya rasakan tu. Terutama apabila saya duduk di atas kursi roda kan. Saya kadang-kadang rasa cemburu tengok orang lain tu Ustaz. Saya rasa kecewa, saya tak dapat buat macam orang Ustaz. Saya rasa sedih, saya tak dapat buat segala yang saya hasratkan. Apakah itu saya berdosa Ustaz? Cantik soalan Puan. Saya nak kaitkan dengan budak buta tadi. Kalau dia nak mengeluh, Ya Allah kenapa aku bagi aku buta? Ya Allah kenapa bagi aku kurang? Ingat setiap yang Allah beri itu terbaik. Seolah-olah benda tu bila kita rasa macam tu, kita tak terima apa ketentuan daripada Allah. Saya tanya dengan budak tu, tak sedih ke? Mula-mula dia kata sedih. Tapi lama-lama, saya nampak subhanallah, isteri saya bercerita. Yang orang Arab bagi kat dia macam-macam.
Dia nak pakai skuter tu waktu nak balik nak buat takwidah tu, orang sponsor lagi, ramai orang sponsor. Kadang di sebalik kesulitan tu akan ada kemudahan. Kita jangan pernah menyesal, jangan pernah kita tangisi sebab apa yang terjadi semua dengan izin Allah. Apa yang Allah beri itulah yang terbaik pada kita. Kadang kita rasa sedih, ya Allah, tapi Allah kata, ya itu yang terbaik untuk kau. Yang aku tak boleh berjalan, orang lain boleh berjalan. Kita sedih, ya. Tapi terjadi sesuatu tu atas takdir Allah. Jadi kita lapang dada dan Allah tak akan bebankan pada kita. Baru-baru ni juga ada orang tu sebelah kaki tak ada hancur, aksiden. Sahabat saya bawa. Subhanallah, dia kata, Ustaz, saya bawa ni banyak benda saya mudah. Saya duduk kat Raudah jadi mudah. Orang mudahkan. Duduk dekat Majlis Haram, ada tempat khas, OKU. Mudah nak masuk dan sebagainya. Kadang kita kena sangka baik dengan Allah. Ni apa yang Allah takdirkan. Dan di sebalik gambaran itu, Allah sayang kita, Allah duga kita. Jangan jadikan setiap kekurangan itu, subhanallah, kita makin jauh daripada Allah. Setiap kekurangan itulah untuk kita makin dekat. Bagaimana Nabi-Nabi terdahulu ada sakit teruk, bagaimana ada buta mata dia, tapi bagaimana dia sebut, andai inilah jalan untuk aku makin dekat dengan Allah. Boleh jadi kaki yang gagah ini pergi tempat-tempat yang bukan-bukan. Boleh jadi mata yang boleh nampak ni kadang mandang yang bukan-bukan. Allah tutup, Allah butakan untuk apa? Allah nak tarik sikit daripada kita buat maksiat dan sebagainya. Wallahualam. Itu yang saya boleh jawab. Terima kasih, Ustaz. Ada soalan lain? Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya mengenai rambut. Saya potong rambut pendek lah. Tapi macam mana kata merupai lelaki dalam rumah? Memanglah kita pakai baju kelawar. Suami masih kenal lah isteri. Tak adalah kata ni. Tapi itulah bila kita keluar kita pakai tudung. Kalau ada orang datang kita pakai tudung. Memang kita nampak perempuan. Tapi kat dalam rumah memang tak pakai tudung lah. Memang rambut pendek. Kat mana yang kata nak takut merupai lelaki tu? Masih, Ustaz. Cantik soalan tu. Yelah, suami redha dengan pendek tu takut yelah gatal dan sebagainya. Redha dengan macam tu. Alhamdulillah. Menyerupai lelaki ni cara berpakaian. Macam yang viral dekat Mekah. Dia perempuan tapi pakai lelaki, pakai songkok, pakai jubah. Itu haram hukum dia. Dia lelaki tapi jadi perempuan macam kisah Sajjad tu. Sampai seolah-olah dia mencabar Allah. Pakai telekong, pakai tudung dan sebagainya. Itu yang sebenar dia. Jadi sekadar potong rambut untuk tayangan, untuk tunjuk pada suami itu tak ada masalah. Di luar itu cara berpakaian dan sebagainya. Berdandan, bersolek. Luar daripada kita punya ciptaan yang sebenar. Lelaki, perempuan. Wallahualam. Terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, share juga sikit untuk contoh yang kita belum dipanggil untuk mengerjakan haji. Ustaz share macam mana kita nak dapatkan panggilan Allah Ta'ala tu agar kita dipanggil. Baik, subhanallah. Daripada sudut dunia, daripada sudut proses dunia, bagi saya kita kena usaha sedaya boleh. Dan hari ini memanglah ikut giliran lambat lagi. Tapi duit kita ada, tak salah kita guna package. Selagi boleh kita usaha. Itu yang saya cerita dengan kawan-kawan, dengan sahabat-sahabat. Selagi kita boleh usaha, kita usaha selagi boleh. Dengan duit, dengan apa pun, dengan permohonan. Bagi saya, kalau ikut tabung haji agak sukar. Tapi hari ini boleh buat rayuan walau kena bayar. Allah kata ya Allah akan mudahkan. Yang baru-baru ni saya bawa sahabat saya Abang Ijam Medicine. Saya kata bang, usaha juga. Saya akan bantu, saya akan lorongkan. Begitu juga sahabat-sahabat saya yang lain. Bila mana Allah kata subhanallah, daftar dulu, kita daftar dan kita usaha. Kalau benarlah sampai satu tak dapat, bermakna Allah kata bukan rezeki. Tapi bila mana kita usaha sampailah selagi boleh, bukan istilah nak potong trip, bukan istilahnya kita potong orang punya giliran lah. Tapi bila mana Allah kata dunia ni cara proses prosedur kita ikut dan kita berdoa di situ, subhanallah. Itu sebab dalam kita usaha, kita tawakal dan kita berdoa, itu kena betul-betul 3 rangkai tu. Apa istilah dia? Duit.
Doa, usaha, istiqamah, ikhtiar, tawakal tu. Selagi boleh. Itu yang tip yang saya boleh bagilah. Yang mana kita boleh merayu dengan manusia, tapi yang selebihnya, ya Allah, aku nak sampai. Allah akan mudahkan. Itu yang saya boleh share lah, yang saya boleh share. Saya sebut dengan isteri saya, tolong doa. Selebihnya, saya sebagai suami, saya usahakan, tapi lebihnya awak. Dia doa, nak pergi tahun ni, Allah jemput tahun ni. Subhanallah. Wallahu a'lam. Jadi kalau tak ada apa-apa, betul, munajat sungguh-sungguh pada Allah. Saya jumpa seorang sahabat. Dia berniaga. Selalu orang berniaga nak perlukan modal dan perlu pinjaman. Tapi dia kata, Ustaz, saya tak guna pinjaman bank, tapi saya meminjam dengan Allah. Bagaimana dalam kita nak meminjam, kita perlukan loan dan kita mohon loan kita lepas macam mana. Saya istiqamah. Setiap malam bangun, saya buat loan dengan Allah. Saya berdoa pada Allah, merayu-rayu pada Allah. Dan saya buat, alhamdulillah berhasil. Yang beri loan siapa yang utama? Allah. Kita merayu memohon pada Allah. Allah akan bagi. Jadi bagaimana kita sebut dan bersama dengan sangkaan baik kita, Allah akan beri. Ini saya belajar sesuatu. Yang saya dapat ni daripada sahabat saya, duduk di Mekah. Dia memang orang Arab lah. Dia bagi tahu. Dia kata, kita ni tak ada benda yang mustahil selagi kita ada Allah. Kita sandarkan pada Allah, kita yakin, pasrah pada Allah, Allah akan bagi. Allah Akbar. Wallahu a'lam. Itu yang saya boleh share lah. Ustaz, lagi satu, waktu yang terbaik bila kita mengadu pada Allah Ta'ala, contoh kita buat solat hajat, waktu yang terbaik pukul 2 pagi ke 3 pagi kan Ustaz kan? Waktu tengah malam. Saya nak sebut begini, Nabi bagi wasiat pada kita, jangan tinggal 4 perkara ni. Yang pertama, sebarkan salam. Sebarkan salam tu satu doa. Akhir zaman, orang bagi salam hanya pada orang yang dikenal. Yang kita bagi salam dan dia jawab salam tu, doa patah balik pada kita. Kalau kita ke Makkah, cuba tengok orang-orang Arab. Dengan siapa pun dia akan bagi salam. Itu nombor satu. Afsus salam. Sebarkan salam. Sebarkan doa maksud dia. Yang kedua, kita beri orang makan. At'amu ta'am atau it'amu ta'am, sebutan dia. Yang beri orang makan, jamu orang makan. Di situ ada doa. Begitu juga semua makhluk. Dan yang ketiga, apa dia? Yang ketiga, silur rahim. Kita panjangkan silaturahim. Sama rahim adik-beradik kita dan di luar daripada itu juga. Dan yang akhir sekali, solat fil lail, solat waktu malam, niyamun nas, ketika manusia tidur. Itu waktu yang sangat afdal. Orang tak nampak, Allah yang maha nampak. Allah a'lam. Ada lagi soalan? Jadi kalau tak ada soalan sekadar ini, insyaAllah kita sambung di pertemuan akan datang. Ada tak soalan lagi? Tak ada soalan dia, Kak. Ustaz, last Ya, Ustaz. Apa tu kan sekarang viral Ustaz kan, ada satu video tu memandangkan Ustaz kat sana kan, yang dia cakap sekarang sedang menghijau. Macam dekat bumi sana lah, macam perjalanan atau Mekah nak ke Madinah tu, pohon-pohon menghijau semua Ustaz ya. betul. Tanda dunia nak kiamat, bagaimana bumi yang tandus dengan padang pasir dah nampak menghijau. Baru ni kan hujan, sekarang dah mula hujan dan hujan tu kan menyuburkan tanah. Itu tanda dunia kiamat. Bagaimana gembala-gembala kambing tu, gembala-gembala yang nampak dulu miskin, hari ini dah mula kaya. Daripada tanah-tanah tu ada kekayaan dia. Allah alam, itu tanda dunia kiamat lah. Nak tak nak kita kena lalu dan kita mohon pada Allah, ya Allah, jagakan diri aku daripada kelalaian, daripada pengaruh-pengaruh yang tak elok. Antaranya fitnah Masih Dajjal, pengaruh Dajjal nanti. Allahu Akbar. Wallahu alam. Jadi mudah-mudahan ada manfaat. Satu lagi Ustaz, maaf. Satu lagi boleh Ustaz? Satu lagi. Allahu Akbar. Terima kasih Ustaz. Satu lagi yang saya rasa macam berdosa ke tak berdosa. Pertama, saya terlalu suka Ustaz untuk membeli pakaian-pakaian untuk bawa beribadat ni. Cantik-cantik Ustaz.
Saya suka telekong yang cantik, saya suka pakaian yang cantik untuk menghadap Allah. Dan setiap kali saya melangkah keluar pada rumah, ya Allah Tuanku, kau jauhkan aku pada riak, kau jauhkan aku minta dipuji. Aku bercantik-cantik ni kerana-Mu, ya Allah. Tapi apabila kita masuk ke surau, ke masjid tu, adakah orang akan mengata kita tu menyebabkan kita berdosa, Ustaz, kerana kita bercantik-cantik tu, Ustaz? Sekarang kita ada pakaian cantik, tapi kita simpan, tapi kita nak pakai untuk kerana Allah. Tak apa ke, Ustaz? Apa pun, perbetulkan niat. Niat kita kerana Allah. Niat kita kerana Allah. Ya. Kadang kita kena fikir, kita buat sesuatu, apa yang Allah, yang utama Allah suka atau yang manusia suka. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Kadang kita benci, Allah kata itu baik pada kita. Kadang kita suka tapi Allah kata itu buruk pada kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu sedangkan kita tak tahu. Apa pun perbetulkan niat. Tapi kalau kita pakai itu dalam keadaan jadi tomahan, bermakna sederhana. Islam tu mengajar kita sederhana. Jangan terlalu kita subhanallah melampau. Boleh memang kita nak buat untuk Allah, nak tunjukkan pada Allah. Tapi bila mana ada timbul fitnah, tomahan dan sebagainya, Islam letakkan sederhana. Wallahu a'lam. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ada manfaat. Minta maaf saya batin. Kita sambung di pertemuan akan datang insya-Allah. Macam sebelum ni saya berada di Mekah. Ada yang sebut kata nak tukar pada tarikh yang lain. Macam Sabtu saya tak dapat. Kalau dapat kekalkan hari Selasa macam ni, Isnin saya free insya-Allah. Tapi bila Sabtu Ahad, hujung-hujung minggu tu agak terbataslah untuk bila jadual ditukar yang ke lain, minta maaf saya tak dapat. Jadi mudah-mudahan ada barakah. Terima kasih yang beri peluang saya bersama dengan platform ini. Ya, mudah-mudahan ada nilai kebaikan bersama, nilai kebaikan yang jadi bekal untuk kita akhirat sana. Itulah matlamat kita insya-Allah. Allah alam, saya minta maaf saya batin, maafkan saya, doakan saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pandanglah diri kami ini dengan pandangan rahmat-Mu, kasih-Mu, rahim-Mu ya Allah. Belas kasihan-Mu ya Allah. Walau diri kami ini banyak bergelumang dengan dosa dan kemaksiatan. Tolong ampunkan kami, terimalah taubat kami, gugurkan benar-benar dosa-dosa kami. Dosa ayah ibu kami, ahli keluarga kami, suami isteri kami, anak-anak kami seluruhnya ya Allah. Ya Allah, jadikan sisa umur kami keberkatan, ketaatan padamu. Jangan sisa umur kami makin jauh lalai daripada Engkau ya Allah. Ya Allah, jadikan majlis kami ini majlis yang Kau berkati, yang Kau rahmati ya Allah. Seluruh yang hadir ya Allah Kau rahmati ya Allah. Ya Allah, jadikan kebaikan pada seluruh kehidupan kami. Jangan jadikan keaiban, keburukan dalam kehidupan kami. Dan kebaikan juga akhirat kami. Dan hindarkan kami daripada azab api neraka ya Allah. Dan antara kami yang sedang sedih, berilah kegembiraan. Dan antara kami yang sedang susah, berilah kemudahan. Dan antara kami yang sedang sakit, berilah kesembuhan. Dan antara kami yang jauh lalai, berilah petunjuk hidayah-Mu pada mereka ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh dan solehah ya Allah. Jadikan kami benar-benar ahli syurga ya Allah. Dekat dunia ni beramal dengan ahli syurga. Di akhirat peroleh benar-benar syurga di sisi Kau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jangan nak bersama insya-Allah lepas pukul 9 suku ni. Saya ada di platform pimpinan Datin Nurlila. Saya letakkan di